Pergaduhan melibatkan penduduk di sebuah pangsapuri di Tampoi, Johor Bahru. Berikut merupakan contoh tingkah laku devian yang sering berlaku di Malaysia. Tingkah laku devian merupakan tingkah laku seseorang yang melakukan kesalahan yang menyalahi norma dalam masyarakat. Terdapat 3 kategori norma, iaitu adat turun-temurun, undang-undang dan tradisi, corak kehidupan dan ketamadunan. Tingkah laku devian terbahagi kepada 2, iaitu menyalahi norma dalam masyarakat dan menyalahi undang-undang. Apa itu deviant event? Deviant event merupakan perilaku yang melanggar norma kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa peristiwa yang melibatkan tingkah laku fizikal seperti memukul atau membunuh, serta melibatkan tingkah laku melalui lisan seperti memarahi seseorang. Deviant event juga merujuk kepada bagaimana ia berlaku, serta ia melibatkan keadaan penyeleweng dan mangsa bergantung kepada perbuatan dan sejarah antara penyeleweng dan mangsa. Antara ciri-ciri deviant event adalah deviant places, di mana penyeleweng mentafsir situasi sebagai peluang untuk mereka melakukan perbuatan menyimpang. Menurut Spark 1987, terdapat hubungan antara perbuatan menyimpang dengan jenis komuniti yang mempunyai kepadatan penduduk dan perumahan yang sesak. Kawasan yang sempit menyebabkan individu lebih suka untuk menghabiskan waktu di luar kawasan, menyebabkan kurangnya pengawasan daripada ibu bapa. Ciri-ciri deviant event yang kedua pula adalah deviant roles. Seseorang individu tidak melakukan kesalahan dan menyalahi norma dalam masyarakat sepanjang masa. Tingkah laku deviant boleh juga berlaku disebabkan oleh perbuatan pihak lain yang tidak menyenangkan terhadap mereka. Menurut Rigoli dan Hewitt 2003, deviant roles kemungkinan diperolehi melalui seseorang individu melalui pengalaman yang mereka lalui. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kawalan sosial ataupun social control. Sebelum saya menerangkan lebih lagi, terdapat 2 persoalan yang ingin saya ajukan. Yang pertama ialah, kenapa orang mematuhi peraturan dan norma walaupun bercanggah dengan kepentingan mereka sendiri? Dan soalan yang kedua ialah, kenapa masih ada lagi orang yang melanggar undang-undang? Jawapannya ialah kerana adanya kawalan sosial. Kawalan sosial ini bermaksud cara untuk kita mengawal perilaku manusia dalam masyarakat. Seterusnya ialah proses sanksi ataupun sanction. Sanksi ialah reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang. Terdapat 2 jenis sanksi. Yang pertama ialah negatif dan yang kedua ialah positif. Sanksi negatif ialah satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk mengecilkan hati perilaku deviant. Dan sanksi positif pula satu bentuk ganjaran yang bertujuan untuk menggalakkan kelakuan itu menepati norma. Terdapat 2 jenis sanksi, iaitu sanksi formal dan sanksi tidak formal. Informal sanction ataupun sanksi tidak formal ialah kawalan yang wujud dalam kod tingkah laku moral dan sosial seseorang. Ianya merangkumi beberapa faktor. Yang pertama ialah imej diri yang positif, yang kedua kawalan diri, ketiga kekuatan ego, keempat tahap toleransi dan yang terakhir ialah perasaan bertanggungjawab. Berdasarkan Braithwaite, sanksi tidak formal seperti malu boleh membantu untuk mencegah perbuatan jenayah dan mengintegrasikan semula pesalah ke dalam masyarakat. Kebanyakan ahli masyarakat menahan diri daripada jenayah bukan kerana mereka takut dengan sanksi undang-undang, tetapi kerana hati nurani mereka tidak membenarkan pelanggaran undang-undang. Seterusnya ialah informal sanction ataupun sanksi tidak formal. Sanksi tidak formal terbahagi kepada 2, iaitu positif dan negatif. Untuk sanksi tidak formal yang positif ialah melalui pujian, galakan ataupun sokongan dan senyuman. Dan sanksi tidak formal yang negatif pula ialah melalui ejekan, gosip ataupun dipukul ataupun dimarahi keluarga. Seterusnya ialah formal sanction ataupun sanksi yang formal. Kawalan sosial yang formal lahir dengan adanya penubuhan satu rangkaian yang tetap dan badan-badan tertentu untuk menjalankannya, seperti polis, mahkamah dan lain-lain. Maksudnya, kawalan ini ialah kawalan rasmi yang ada dalam sesebuah organisasi ataupun negara. Formal sanction ni bercirikan undang-undang, peraturan, kod dan lain-lain serta boleh dikuatkuasakan oleh negara yang mempunyai kuasa paksaan yang mutlak atau berbagai kelompok dalam masyarakat. Ianya bersifat rasmi dan perlu dipatuhi. Formal sanction ataupun sanksi formal terbahagi kepada 2, iaitu positif dan negatif. Untuk sanksi formal yang positif adalah seperti kenaikan gaji, mendapat pingat dalam tentera, mendapat sijil ataupun kenaikan pangkat. Seterusnya,
Sanksi formal yang negatif pula ialah dipenjarakan ataupun dipecat dari pekerjaan dan penyingkiran daripada gereja.